Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati Tuan Imam Bilal Siap, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dan mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana masih lagi memanjangkan umur kita, di mana pada malam ni, malam yang ke-30 bulan yang pertama dalam Islam, Muharram 1445 Hijrah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita serta memberi kita hidayah dan taufik untuk sama-sama kita hadir salat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung kembali. Kita menggunakan kitab Tafsir Al-Quran di radio, juzuk yang pertama, sambungan kitab pada muka surat 61. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Al-Baqarah. Kita sambung perenggan bawah tu, iaitu sambungan pertengahan ayat 29 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ayat yang ke-29 itu diteruskan dengan firman Allah yang berbunyi, "Tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Kemudian dia, yakni Allah, sengaja mengadakan langit, maka diperbuatnya Allah 7 petala lapis langit, dan dia, yakni Allah, mengetahui tiap-tiap sesuatu. Baik. Jadi sambungan ayat pada malam ni, ayat dalam surah Al-Baqarah, di mana pada awal ayat Allah Ta'ala nyatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah, yakni Allah, yang menjadikan segala isi bumi ini untuk kita semua. Jadi dalam ayat ni kita sebut dah pada kuliah yang lalu, maknanya setiap apa yang ada di atas muka bumi ini semuanya ada manfaat kepada kita. Semuanya ada manfaat kepada kita, sama ada manfaat yang membawa kepada dunia ataupun manfaat yang membawa kepada akhirat. Contohnya, misalnya seperti ular, binatang berbisa, makan tak boleh, bela tak boleh. Habis itu ada manfaat apa? Manfaat akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut tentang satu ular dalam neraka dipanggil ular Syuja'ul Aqra, yang menyiksa orang yang tak semayang, yang tak bayar zakat dan sebagainya. Maka daripada situ tu kita tengok di dunia ni, ular-ular yang berbisa ni, itu contoh bandingan ular di akhirat. Manakala di dunia ni pun kita tengok ular di dunia ni pun dahsyat dah. Sekali patukan boleh membawa kepada mati,
apatah lagi ulak di akhirat. Itu maksud yang dikatakan semua yang ada di langit dan di bumi, semua yang ada di bumi ini adalah untuk kita. Begitu juga manfaat untuk dunia. Misalnya tumbuh-tumbuhan untuk kita makan, binatang-binatang yang boleh makan, atau semua tu ada manfaat. Itu maksudnya. Baik. Kemudian dia mai pula ayat ni Allah Taala nyatakan pula summastawa ilas sama. Kemudian dia, yakni Allah, sengaja mengadakan langit, yakni menciptakan langit. Jadi kalau kita tengok dia tafsir ni sengaja. Kalau dalam tafsiran yang lain ditafsir dengan makna qasad. Kemudian qasad ia Allah, iaitu istawa ila. Istawa ila tu makna qasad ia, iaitu dipanggil mutaaddi ila, istawa ila. Satu lagi istawa ala. Istawa ala. Jadi hak ni yang jadi syubhah ni, di antaranya ialah ayat satu lagi summastawa alal arsh. Ala sini ni ila, di sini ni ila. Maka setengah ulama sebut satu makna sahaja, iaitu istawa ila dengan istawa ala. Maka di sini ni pengarang dia terjemah situ dengan makna sengaja, ataupun kalau tafsiran dia sebut qasad ia. Jadi bila sebut qasad ia ni, bagi orang awam ni jadi tak berapa nak faham kalau kita tak mendalami bahasa. Sebab tu kita faham bila qasad ni ataupun sengaja ni makna dalam hati. Maka qasad di sini ni ibarat takluk iradah, yakni berkehendak, sebagaimana disebut dalam surah Yasin ayat yang ke-82, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah apabila dia, yakni Allah, nak menghendaki sesuatu tu hanyalah berkata kun, jadi, maka jadilah. Maka dengan sebab tu qasad di sini dengan makna sengaja, dengan makna kehendak. Tetapi ada ulama kata takluk iradah yang tanjizi hadis. Sebab tu kita mengaji dalam bab usuluddin, takluk iradah ni jumhur ulama ialah suluhi qadim ataupun tanjizi qadim. Maknanya benda yang dah ada dalam ilmu Allah Ta'ala sedia kala. Kemudian satu kaul lagi dipanggil tanjizi hadis. Maka di sini ni zahir nampak yang kita pegang, iaitu tanjizi hadis, iaitu kemudian dia, yakni Allah, sengaja, yakni berkehendak mengadakan langit. Sebab tu sengaja di sini ni dengan makna kehendak, yakni telah menentu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingan seperti kita menentu kemarin lagi, hari ini kita nak pergi ke tempat sekian-sekian. Maka di sini ni Allah menentu sedia kala lagi, dipanggil tanjizi qadim. Kemudian nisbah kita menentu hari ini nak pergi sekian-sekian tempat. Bila sampai masa nak pergi tu, kemudian perkuat pula kita tanya, macam mana, jadikah nak pergi hari ni? Jawab jadi. Maka menentu semula tu, mengkuat tu, yang dahulunya dipanggil tanjizi qadim. Adapun bila dah zahir benda tu dipanggil tanjizi hadis. Tu maksud dia gitu. Baik. Jadi balik kepada tafsiran ayat ni, dia kata tsummastawa ilas sama, kemudian dia, ya Allah, sengaja mengadakan langit. Mengadakan langit itu mana atas kehendak Allah lah. Baik. Kemudian yang dikatakan langit pula, maka fasawwahunna sab'a samawat, maka diperbuatnya 7 petala langit. Jadi maksud Allah sengaja hendak menjadikan langit. Kemudian kita tengok ayat ni menunjukkan langit Allah Ta'ala jadi, kemudian bumi Allah Ta'ala jadi dulu. Bumi Allah Ta'ala jadi dulu. Itu satu sudut tertib kalimah lah. Baik. Kemudian timbul soalan. Timbul soalan juga, sebab tu di sini juga timbul soalan, langit dan bumi ini mana dulu? Maka zahir ayat ni bumi dulu baru dijadikan langit. Baik. Kemudian ada ayat lain pula sebut buat langit dulu. Langit dulu, lepas tu baru bumi. Jadi daripada sini ni maka ulama himpun, iaitu pendapat daripada Qatadah, mula sekali Allah Ta'ala pekering ayat. Allah Ta'ala pekeringkan ayat, menunjukkan air ni ada sebelum langit dan bumi ada. Selepas daripada tu baru buat bumi dan juga buat langit.
Maka daripada sini ni kaul yang kata buat bumi dulu, ada kata kaul kata buat asap untuk dijadikan langit. Sebab tu mula-mula Allah Ta'ala buat bumi ni jirim, kemudian dihampar. Dihamparkan bumi itu. Disebut dalam surah An-Nazi'at ayat 30, wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Bumi sudah itu dihamparkannya. Jadi maknanya tafsiran hamparan ni juga menunjuk kepada memudahkan penghuni bumi ini untuk menjalani kehidupan. Itu maksud dia gitu. Satu. Kemudian dalam bab Allah Ta'ala buat bumi pula mengambil masa 6 hari. Mengambil masa 6 hari sebagaimana disebut dalam surah As-Sajdah ayat yang keempat. Wama bainahuma fi sittati ayyam. Allah Ta'ala jadikan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Dialah yakni Allah yang menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya langit dan bumi ini fi sittati ayyam, pada masa 6 hari. Jadi 6 hari di sini ini kata ulama mengikut 6 hari qadar bumi. Qadar bumi. Mana apa ni tafsiran yang kuatnya 6 hari qadar bumi, maksudnya sehari 24 jam, kalilah dengan 6 hari. Kemudian timbul soalan, macam mana apa ni sebut 6 hari sedangkan waktu tu matahari tak ada lagi, bulan tak ada lagi. Jadi di sini ulama jawab pula, ya, matahari dan bulan tak ada, cumanya disebut 6 hari itu mengikut qadar ukuran dunia hari ni. Kemudian timbul lagi soalan, pasal apa Allah Ta'ala tak buat terus ya, cepat. Jadi daripada sini ni kata ulamanya ialah nak mengajak kepada kita setiap sesuatu yang kita buat ni, dia kalau boleh jangan terlampau cepat, jangan terlampau lambat. Sebab tu balik kepada hadis khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu awsatuha maknanya pertengahan. Sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan. Melainkan dia ada istisna lah, melainkan beberapa perkara perlu disegerakan. Contohnya apa? Contohnya dalam bab pengurusan jenazah, yang tu kena segera. Pengurusan jenazah yang tu kena segera. Boleh tak kalau nak lewat sikit? Boleh. Sekiranya nak tunggu anak si mati balik dan dia nak jadi imam, yang tu boleh tunggu sat. Tapi tunggu pula dia ada ilat pula. Kalau kata kesan kepada mayat, mayat contoh darah keluar tak berhenti ke, tak boleh tunggu juga. Maka kena segera. Kena segera dalam bab pengurusan jenazah. Yang tu disuruh cepat. Kemudian yang kedua dalam bab bayar hutang. Yang ni juga suruh cepat juga. Bayar hutang yang bukan hutang bertangguh. Dia sebab kita biasa ada hutang bertangguh dipanggil dainun muajjal. Hutang bertangguh ni macam kita hutang dengan bank, perjanjian bayar bulan, yang tu tak ada masalah. Hak janji dengan orang ni, janji dengan orang ni, pinjam hari ni janji nak bayar bulan depan, tunggu bulan depan tak bayar juga. Jadi kalau seeloknya segera bayar hutang bila ada kemampuan tu, segera. Tapi kalau kata tak mampu, habaklah cerita, bagi tahu betul-betul. Jangan dia buat sengap je. 2. Kemudian di antara perkara yang disuruh disegerakan lagi ialah kahwinkan anak perempuan apabila sampai masa. Apabila sampai masa itu juga perkara yang suruh disegerakan. Kemudian yang keempatnya ialah dalam bab melayan tetamu. Sebab tu bila tetamu main rumah kena segerakan keluarkan makan dan juga minuman. Paling tak ada pun ayak. Sebab apa? Sebab nisbah orang yang mai ni, dia biasanya dia musafir ke perjalanan ni, dia terdedah kepada keletihan. Tapi uruf kita hari ni tak berapa nampak sangat sebab kita berkenderaan kereta dan sebagainya. Kalau nisbah dulu nampaklah orang dulu dengan berkenderaan naik unta ke kuda ke jalan kaki ke, sudah tentulah bila sampai di rumah kita, dia jadi tetamu kita, dah tentu dia letih. Maka kita kena segerakan keluar makanan yang ada sebelum kita nak buat makanan yang lebih orang kata yang lebih sedap lagi. Paling-paling tak ada, bawa keluar lah dulu ayak masak ke, ayak kowe ke apa ke. Ni dah kawan tu duduk sembang sampai setengah jam dah. Apa pun tak bawa keluar. Betul kawan tu tak apalah noh, nak balik lah, tak minum pun. Tak bawa keluar ayak lah minum bah. Sampai setengah jam pun sembang.
Yang tu perkara yang dituntut untuk kita segera. Lain daripada tu, setiap pekerjaan ni disuruh buat dalam pertengahan. Maka dengan sebab itulah ayat disebutkan jadikan bumi ni fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Kalau kita tengok segi hukum akal, harus bagi Allah Maha Kuasa nak jadikan bumi ni dalam masa sekelip mata pun boleh. Tetapi tak disebut dalam masa 6 hari. Dalam masa 6 hari. Itu maksud dia gitu nah. Baik, habis tu. Kemudian sambung lagi, dia sebut lagi terjemahan tu, dia kata dan dia mengetahui, Allah Ta'ala mengetahui tiap-tiap sesuatu. Sebab itulah nisbah Allah ni dia tidak ada terhijab. Jadi dia kata maka diperbuatnya Allah 7 lapis langit tu lagi ke depan dia sebut dia punya tafsirannya. Kemudian dia, yakni Allah mengetahui tiap-tiap sesuatu. Sebab tu nisbah Allah dia tidak ada hijab. Yang hijab ni ialah nisbah kita. Hijab ni ialah nisbah kita. Baik. Kemudian dalam bab 7 lapis langit, petala tu makna lapis lah. Adapun apa ni jelas, ayat ni menunjukkan 7 lapis langit. 7 lapis langit. Adapun bumi, dalam Quran tak ada dalil jelas kata 7 lapis bumi. Cumanya disebut di dalam hadis saja. Maka daripada sini ni secara umumnya bumi juga 7 lapis, tapi dari segi lapis bumi itu dia sama aja. Mana tanah semua. Semua tanah. Adapun tingkatan langit ni maknanya digunakan lafaz jamak. Samawat ni tingkatan langit dia berbeza-beza. Nanti tafsiran ke depan. Langit pertama dari apa, kedua dari apa, ketiga dari apa. Tu dia segi berbeza. Sebab tu digunakan kalimah jamak. Tu maksud dia gitu. Baik. Kemudian dan dia mengetahui tiap-tiap sesuatu. Sebab tu semua perkara dalam pengetahuan Allah, sama ada juz'i ataupun kulli. Juz'i ini maknanya tahu secara dia panggil juzuk, mana secara bahagian, ataupun kulli. Kulli mana secara umum lah. Secara umum. Sebab tu ayat ni menakuti kepada orang yang buat salah dan mengembirakan orang yang buat kebajikan, orang yang buat kebaikan. Walaupun orang tak tahu, tetapi Allah Ta'ala tahu. Walaupun orang tak iktiraf, tapi Allah Ta'ala iktiraf. Itu maksud dia gitu. Baik. Maka dengan sebab tu ditekankan kepada orang yang akal sempurna, akal yang salim. Maknanya Allah Ta'ala jadikan apa yang ada di langit semuanya untuk kita. Semuanya untuk kita, termasuk juga bumi lah yang kita baca pada bulan yang lepas. Kemudian 2 ayat ni juga menunjukkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita boleh kupu kepada Allah daripada kita ni asalnya tak ada kepada ada. Kemudian adanya kita ni pula akan sampai satu masa tak ada pula. Dan akan dimatikan, kemudian akan dihidupkan semula untuk dibalas segala amalan kita. Jadi langit dan bumi ni segala isi kedua ni Allah Ta'ala jadikan semuanya manfaat untuk kita yang berakal, bagi orang-orang yang mau berfikir. Itu maksud dia gitu. Baik. Kemudian pergi kepada tafsiran dalam kitab ni, dia sebut lagi seperti telah dinyatakan sebelum ayat ini diturunkan. Sebelum ayat ini diturunkan, bahawa telah ada lebih dahulu ayat-ayat yang lain, ayat-ayat lain yang serupa perkara dan bicaranya, dan telah diterangkan oleh Allah di dalam beberapa surah yang diturunkannya di Mekah. Surah yang diturunkannya di Mekah. Baik. Sebab tu maksud yang kata surah yang diturunnya di Mekah ni, dia dalam usul tafsir ni dia ada 2 lah. Dia panggil Makkiyah dengan Madaniyah. Makkiyah ni maknanya takrif dia ma nazala qabla al-hijrati. Ma tu asal makna barang, tapi terjemah makna ayat. Ayat yang diturunkan sebelum daripada hijrah. Tu makna Makkiyah. Sebab tu dia sebut di sini tentang ayat kejadian langit dan juga bumi ni, ada disebutkan beberapa surah yang diturunkannya di Mekah. Sebab tu ma nazala qabla al-hijrati, ayat yang turun sebelum daripada Nabi hijrah ke kota Madinah, tu disebut Makkiyah. Tu maksud dia. Baik.
Kemudian sambung lagi dia kata, maka mengenai perkara kejadian bumi dan langit ini ada dinyatakan pula berulang-ulang di dalam lain-lain surah. Misalnya, contohnya dalam surah Hamim As-Sajadah. Hamim As-Sajadah ni surah ke-41, nama surah Fussilat. Nama lain dia Fussilat ataupun nama Hamim As-Sajadah satu. Kemudian surah Nuh, surah Nuh, kemudian surah Al-Mu'minun dan surah Al-Mu' dan lain-lain lagi, iaitu surah-surah yang kebanyakannya diturunkan di Mekah. Maksudnya diturunkan di Mekah ni ialah surah ataupun ayat yang belum lagi Nabi hijrah ke kota Madinah. Itu maksud dia gitu. Baik. Kemudian dia kata lagi, barang diingat, perlu diingatkan bahawa surah Al-Baqarah yang kita perkatakan ini adalah terkemudian dan diturunkan di Madinah. Yang kita baca surah Al-Baqarah ni dia surah Madaniyah. Bila sebut surah Madaniyah ni, takrif dia apa dia? Ma nazala ba'dal hijrati. Ayat yang turun selepas daripada Nabi hijrah ke kota Madinah. Walaupun ayat tu turun di Mekah, maka dikira sebagai ayat Madaniyah. Contohnya seperti ayat dalam surah dalam surah Al-Maidah pertengahan ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Jadi ayat tu turun sewaktu Nabi buat kerja haji. Nabi haji berapa kali? Sekali saja. Nabi buat kerja haji, Nabi wukuf di padang Arafah, turun ayat tu. Ayat tu memberitahu bahawasanya pada hari ini kami telah sempurnakan agama kamu. Kemudian kami sempurnakan segala nikmat-nikmat kamu. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan kami redha Islam sebagai agamamu. Jadi bila turun ayat ni, lebih kurang dalam 80 hari lagi Nabi nak wafat. Sebab tu bila turun ayat ni, para sahabat pakat seronok. Sebab apa? Duk berjuang lama dah. Kemudian Allah Ta'ala turun membuat pengesahan, pengakuan bahawasanya Islam ni agama yang Allah Ta'ala redha. Kecuali seorang saja yang teriak. Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Dia yang menangis. Bila dia menangis, kawan-kawan lain tanya, sahabat lain tanya, ni pasal apa yang hang ni menangis, pasal apa? Bukankah ayat ni mengembirakan kita? Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, betul, ayat ni mengembirakan kita. Maknanya telah nyatakan, Allah telah sempurnakan agama kita, Allah Ta'ala redha Islam agama kita. Kemudian apa isyarat di sebalik turun ayat ni? Para sahabat diam balik. Apa isyarat? Isyarat dia ialah tugas Rasul ni dah selesai. Tugas Nabi ni dah selesai. Bila tugas Nabi dah selesai, maknanya alamat ataupun tanda tak lama lagi Allah Ta'ala akan ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dimatikan Nabi Muhammad. Sebab tu aku teriak. Tu Sayyidina Abu Bakar. Dia tengok satu sudut ni, dia bukan tengok selapis, dia tengok banyak lapis. Jadi bila turun ayat tu di padang Arafah di Mekah lah, walaupun turun di Mekah tetapi tetap juga disebut surah Madaniyah. Sebab apa? Sebab ayat tu turun selepas Nabi hijrah ke kota Madinah. Jadi turun ayat tu lebih kurang 80 hari lagi Nabi nak wafat. Itu maksud dia gitu. Sebab lebih kurang 80 hari kerja haji bulan Zulhijjah, kemudian Zulhijjah, kemudian bulan 1 Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal Nabi meninggal 12 Rabiul Awal. Lebih kurang 80 hari. Lebih kurang 80 hari. Baik. Begitu juga satu ayat lagi yang diturunkan, yang Sayyidina Abu Bakar menangis juga, dalam surah At-Taubah ayat 110 kalau tak salah saya. Innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah Ta'ala nak membeli daripada orang beriman. Allah Ta'ala digunakan perkataan ishtara. Mushtari ini maknanya beli. Maknanya Allah Ta'ala nak beli daripada orang beriman ni. Jadi bila sebut macam tu sekali lagi Sayyidina Abu Bakar teriak juga. Kemudian para sahabat lain seronok lah, sebab Allah Ta'ala nak beli daripada orang beriman ni apa yang orang beriman buat, seperti berjihad jalan Allah, sedekah apa sebagainya. Kemudian para sahabat lain tanya,
Pasal apa yang hang ni menangis? Ayat ni mengembirakan kita. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, dia kata betul ayat ni mengembirakan kita. Okey, kita buat bandingan. Dia kata kita ni kalau nak beli satu-satu perkara, kita beli hak elok ke beli hak tak elok? Sudah tentu kita beli hak elok. Kita nak beli itu beli hak elok, kemudian hak ada kualiti. Jadi tara kita ni agak-agak amalan kita ni elok tak? Tu Sayyidina Abu Bakar. Tu tara dia tu. Tara dia. Maknanya dia pandang daripada satu sudut kelemahan kita ni. Maknanya dia tak ingat amalan dia tu sempurna. Maknanya amalan itu dia ingat dengan penuh kekurangan. Sebab itulah aku menangis. Sebab Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala nak beli. Jadi kalau kita pun nak beli sesuatu, kita tak beli hak yang tak elok. Buah kan beli buah hak elok, kita tak beli buah hak yang dah busuk. Jadi amalan kita elok lah. Sebab itulah aku menangis. Ni yang kata Sayyidina Abu Bakar. Sebab itulah dia digelar sebagai rajulun baka, pemuda yang suka menangis. Pemuda yang suka menangis. Baik, tak apalah tu. Jadi nak ceritanya ayat tu walaupun turun di padang Arafah waktu Nabi buat kerja haji, tapi turun selepas Nabi hijrah ke kota Madinah, maka disebut Madaniyah. Maka surah Al-Baqarah ni surah Madaniyah, mana selepas daripada Nabi hijrah ke kota Madinah. Tu maksud dia gitu. Baik. Kemudian dia bawa contoh lagi, dia kata misalnya firman Tuhan di dalam surah Nuh ayat 15 hingga ayat 20, juzuk ke-29 yang diturunkan di Mekah, maknanya sebelum daripada Nabi hijrah, berbunyi alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Tiadakah kamu perhatikan bagaimana Allah menjadikan 7 langit bertingkat-tingkat dan menjadikan bulan bercahaya dan matahari sebagai pelita. Allah menjadikan kamu daripada bumi, kemudian mengembalikan kamu kepadanya, kepada bumi, dan nanti akan mengeluarkan kamu dari dalamnya, dari dalam bumi. Allah menjadikan bumi bagimu sebagai hamparan, yakni senang diduduki dan dijalani, supaya kamu di sana dapat melalui jalan yang luas. Baik. Sebab tu ayat ni juga disuruh kepada kita berfikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiadakah kamu perhatikan, yakni kita lihat bagaimana Allah menjadikan 7 langit ni bertingkat-tingkat. Cuma zahirnya kita pandang nampak setingkat je lah, tapi dari segi hakikatnya bertingkat-tingkat. Kemudian langit pula duduk di atas, tak ada tiang, kemudian tak jatuh. Tak ada tiang, kemudian tidak jatuh. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dan menjadikan bulan bercahaya dan matahari sebagai pelita dia. Sebab itulah ukuran masa ni diambil kiraan bulan, diambil kiraan matahari. Sebab itulah pasal apa yang kata matahari ni dia bentuk dia tidak kecil tidak besar, dia sama aja. Adapun bulan dia mula dengan kecil, kemudian besar, kemudian kecil balik. Jadi daripada situlah diambil ukuran masa kita. Diambil ukuran masa kita. Kalau bulan ni dia bentuk statik, bentuk bulat sama lagu tu, kita tak tahu. Masa tu kita tak tahu. Cuma hari ini kita tak nampak sangat peranan bulan tu. Kenapa? Kerana hari ini ada jam. Hari ini ada kalender, ada takwim, maka kita tak nampak sangat. Tetapi asalnya nak boleh ada jam, nak boleh ada takwim, kalender ni bermula dengan perjalanan bulan tu lah. Perjalanan bulan tu. Sebab itulah kiraan bulan dalam sebulan 29 ataupun 30 hari. Adapun perjalanan matahari 30 ataupun 31. Cuma bulan 2 saja dia 28 atau 29. Itu mana dari segi
masa atau dikaitkan dengan masa. Ini semua nak menunjukkan kekuasaan Allah. Satu. Kemudian dia kata lagi, Allah menjadikan kamu daripada bumi. Timbul soalan pula, bukankah Allah Ta'ala jadikan kita ni, asbab jadikan kita daripada mani? Di sini ni disebut hakikat kejadian manusia ni daripada bumi, yakni daripada tanah. Daripada tanah. Kemudian nak boleh hasil air mani juga daripada tanah juga, iaitu kita makan tumbuh-tumbuhan tu. Kita makan tumbuh-tumbuhan. Sebab tu asal kita daripada bumi. Sebab itulah di sini ni pengajaran yang tersirat ialah asal kita daripada bumi ni. Nak habaq kata kita ni sifat manusia ni rendah. Bumi ni dia sifat rendah. Kita makan makanan daripada bumi. Daripada bumi, kita duduk di bumi, kemudian asal kita daripada bumi. Itu sifat kita rendah. Tapi pasal apa kita nak jadi sifat langit, nak jadi sifat tinggi, sedangkan kita ni duduk di bumi. Sebab tu bila kita semayang kan, bila kita rukuk kita kata apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah yang besar, kita mengagungkan Allah. Jadi daripada sini ni kita nak hormat orang. Kalau kata kita rukuk tu tak boleh. Sebab tu Islam hormat orang dengan memberi salam. Bukan sampai tahap hak rukuk, tak boleh hak rukuk. Tambah pula kalau kita rukuk, kita niat membesarkan, serupa membesarkan Allah, jadi kupur. Tu sebab tu kita orang Islam membesarkan, memuliakan orang lain dengan kita memberi salam. Begitu juga apabila kita i'tidal, lepas tu kita sujud. Bila kita sujud, kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang tinggi. Kita ni mana duduk di bumi. Kita sujud ni, kepala jatuh di bumi, rendah serendah-rendahnya. Kemudian ada pun Allah ni tinggi, setinggi-tingginya nisbah pangkat. Karena hakikatnya kita ni tak ada apa. Kita ni asal kita, hak kita ni yang pertama lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan dijadikan manusia dalam keadaan lemah. Yang tu hak kita. Kemudian bila kita bertambah usia, makin besar, diberi kekuatan. Kita boleh berjalan, kita boleh berlari. Jadi kekuatan yang ada ni merupakan pinjaman daripada Allah, bukan asal hak kita. Sebab asal hak kita tu dhaif tu, lemah tu asal kita. Begitu juga asalnya kita ni fakir, maknanya yang berhajat. Mana antumul fuqara'u ilallah. Allah ni siapa dia? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dialah yakni Allah yang kaya lagi maha terpuji. Asal kita ni berhajat, tak ada apa. Kemudian diberi kepada kita ni nikmat, rezeki, kekayaan dan sebagainya. Itu pun pinjaman juga, bukan hak kita. Asal kita tak ada apa. Sama juga asal kita ni la ta'lamuna syai'an, tak tahu apa satu habuk pun, tak tahu apa. Kemudian bila kita dah meningkat dewasa, diberi ilmu, kita pandai sikit, tapi hakikatnya bukan hak kita, hak Allah. Sebab tu bila orang sedar akan hakikat ni, dia berjalan di atas muka bumi ni tak membawa kepada sombong. Walaupun dia memiliki kelebihan-kelebihan yang tertentu, sama ada kelebihan sudut ilmu ke, kelebihan sudut harta ke, kelebihan sudut kekuatan ke, sedangkan tiga perkara tadi asalnya kita tak ada. Asalnya kita tak ada. Semua hak Allah belaka. Semua hak Allah belaka. Sebab tu bila kita renung balik tentang tiga perkara ni, maknanya yang ada pada kita ni pinjaman daripada Allah. Mengapa kita nak sombong? Itu maksud dia gitu. Mengapa kita nak sombong? Itu maksud dia. Baik, sebab itulah nak ceritanya Allah Ta'ala jadikan kita daripada bumi. Nak habaq kata bumi ni, sifat bumi ni maknanya rendah. Rendah, itu sifat kita. Baik. Kemudian dia sebut lagi, dia kata lagi, kemudian mengembalikan kamu kepadanya, kepada bumi. Dan pengakhiran kita juga bila sampai masa masuk dalam bumi. Tu yang hari tu almarhum YB Datuk Salihuddin tu, masa dia ada program sebelum dia meninggal tu dekat UUM. Budak UUM tanya budak UUM tu dia baca ayat Alhaakumut Takatsur. Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah kamu dengan harta, kedudukan, pangkat, anak pinak, hatta zurtumul maqabir, sehingga masuk dalam lubang kubur. Kemudian dia respon. Saya tengok video tu, dia kata, ya betul, dia kata saya minister, dia kata menteri.
Tuan-tuan tengok saya hari ni naik kereta rasmi, ada escort, ada bodyguard, ada PA. Sampai bila? Mati habis dia dah. Dia kata mati habis ya. Rupanya tak lama lepas tu dia makan durian, masuk wad, lepas tu meninggal suruh. Maknanya dia betul lah tu, hakikat tu betul, sedap. Sedangkan segi zahir hebatlah. Pergi mana pun kalau majlis rasmi ada orang escort. Kereta semua kena ke tepi, bagi depa jalan dulu. Bagi depa jalan dulu. Naik kereta pula cermin gelap. Tak tahu siapa dia dalam tu. Kemudian pula ada bodyguard, ada PA. Dia tu sampai bila? Mati habis dia dah. Rupanya tak lama sungguh lepas tu dia masuk hospital, kemudian dia pun meninggal dunia. Dia pun meninggal dunia. Itu hakikat kita. Hakikat kita macam itulah. Maknanya pinjaman semata-mata. Jadi bila kita sedar akan hakikat ni, tak salah kita nak jadi orang yang hebat, orang yang pandai, orang yang berharta, orang yang berilmu, orang yang kuat dan sebagainya. Tetapi kita kena ingat kekuatan ilmu, kekayaan ni maknanya pinjaman daripada Allah. Sebab asalnya kita tak ada apa. Asalnya kita tak ada apa. Sebab itulah disebut sini, dijadikan kita daripada bumi, kemudian daripada bumi itu dikembalikan kita pula. Dikembalikan kita ke dalam bumi. Kemudian daripada bumi itu pula dikeluarkan kita. Kalau dekat keluar saja tak apalah, keluar pula dihitung pula segala amalan-amalan kita. Itu maksud dia gitu. Baik. Kemudian dia kata lagi, Allah menjadikan bumi bagimu sebagai hamparan. Itu kita sebut tadi. Bumi jadikan sebagai hamparan, senang diduduki dan dijalani. Ini yang kata bumi ini dalam memudahkan perjalanan pergerakan kehidupan kita, kehidupan kita umat manusia. Sebab tu kita buat ibadah seolah-olah kita rasa nak mati dah. Tapi kita buat kerja dunia ni seolah-olah macam kita nak hidup 1000 tahun lagi. Kita hidup 1000 tahun lagi. Sebab tu di antara hikmah kita tak tahu tarikh kematian kita ialah untuk kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ni. Kalau kita tahu tarikh mati kita, membawa kepada kita tak peduli dah tentang keduniaan. Kita buat contoh misalnya, satu orang dia dapat duit pencen kan, contoh kan, dapat banyak duit ratus ribu. Kemudian malaikat Israel hantar WhatsApp ke dia. Dia kata lepas pencen 5 hari lepas tu meninggal. Agak-agak dia fikir nak tambah rumah ke, nak perbesar rumah ke, mampu tak fikir. Tak ada dia kata buat apa nak buat dah. Aku bukan nak lama dah, nak hidup 5 hari lagi. 5 hari lagi. Tapi di situ tu menjadi rahsia daripada setiap orang. Kita tak tahu tarikh kematian kita. Sebab itulah Islam mengajak kita buat ibadah ni seolah-olah macam kita nak mati sangat-sangatlah. Kemudian untuk dunia kita seolah-olah macam kita hidup 1000 tahun lagi. Kita hidup lama lagi. Baik, habis. Kemudian dia kata lagi supaya kamu di sana dapat melalui jalan yang luas. Baik, habis. Itu dari segi terjemahan ayat tu. Kemudian dia kata lagi, ahli-ahli tafsir membuat bahasan dengan bermacam-macam pendapat yang berlainan berkenaan dengan kejadian langit dan bilangannya yang sebanyak 7 lapis itu. Jadi dalam bab ayat ni ulama-ulama tafsir ni dia bahaslah bermacam-macam maksudlah berkaitan tentang kejadian langit dan bilangannya yang sebanyak 7 lapis itu. Baik. Kemudian dia kata lagi, di antara mereka ahli tafsir ni ada mengatakan langit itu ialah apa-apa yang ada di atas kepala kita. Itu satu tafsiran. Yang kata langit ni apa-apa yang ada atas kepala kita, nisbah tinggilah atau dipanggil langit. Kemudian ada yang berpendapat langit itu ialah awan. Langit itu ialah awan. Ada pula yang mengatakan langit itu bintang yang 7 dengan peredarannya mengelilingi matahari. Bintang yang 7 tu planet tu lah, jadi disebut di depan ni. Kemudian ketujuh bintang itu sudah pun diketahui oleh orang pada zaman dahulu dan diketahui pula akan peredarannya. Maknanya peredarannya, pusingan dia. Apa dia bintang-bintang tu? Dia kata itu bintang-bintang itu ialah yang pertama Utarid, disebut Merkuri. Kemudian yang kedua Zuhrah. Kemudian yang ketiga Marikh, Mars. Kemudian yang keempat Mushtari, Jupiter. Yang kelima Zuhal, Saturn. Yang keenam Uranus. Yang ketujuh Neptun. Memang tu lah. Ini saya nak bahas tak erti, ini kena suruh ahli sains nak bahas. Jadi ini di antara tafsiran bintang ataupun kata planet-planet. Planet-planet. Itu maksud dia. Adapun
apa ni, kan sebelum ni ada yang kata planet lain ni boleh ada kehidupan. Jadi kalau dari segi jawapan dalam agama tidak boleh, kerana yang dijadikan tempat kehidupan ni hanyalah bumi saja. Di bumi itu tempat kehidupan. Di bumi, maknanya planet bumi ni lah, planet bumi ni tempat kehidupan. Adapun di lain ni tak ada. Itu berdasarkan jawapan daripada Quran. Adapun dari segi kajian yang kata di planet Marikh tu boleh ada hidup sebab ada ayat, itu wallahu a'lam. Yang tu wallahu a'lam. Adapun dalam Quran sebut di bumi inilah tempat dijadikan kehidupan. Sebab itulah disebut dalam Al-Mu'minun ayat 114, qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di atas muka bumi ini melainkan sekejap saja, kata Allah, melainkan sebentar saja. Law annakum kuntum ta'lamun, jika sekiranya kamu mengetahui. Sebab itulah begitu juga cerita tentang Nabi Adam nanti, ayat yang ke depan nanti, ayat yang ke-37, ayat yang bukan 37, ayat yang ke-36. Ayat ke-36 Allah Taala kata walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan pada bumi itu adalah tempat tempat tinggal kamu, dan bagi kamu tempat kediaman di atas bumi. Di sanalah tempat kesenangan kamu, kemudian sehinggalah kamu mati. Jadi bumi ini tempat tinggal. Itu maksud dia gitu. Baik, habis. Kemudian dia sebut lagi, ada pula ahli-ahli tafsir yang mengatakan 7 langit itu adalah dari 7 jenis anasir yang berikut. Ni yang tersebut tadi ni. Apa dia? Iaitu langit yang pertama dari jenis gelombang yang berlapis-lapis, dia panggil maujun makfufun. Maujun makfufun. Jadi kalau kita tengok dalam kitab Isra' Mi'raj tu, langit yang pertama juga dalam kitab tu sebut ayat laut yang dibekukan. Sebab tu langit ni dia panggil warna biru laut. Biru laut kan. Jadi ayat laut yang dibekukan. Iaitu ada setengah pendapat kata gitu. Sebab itulah dia kata dia jenis gelombang yang berlapis-lapis, maujun makfufun. Satu. Kemudian langit yang kedua dari jenis batu marmar yang putih. Kemudian kalau kita tengok dalam kitab Isra' Mi'raj tu, dari satu langit ke satu langit jarak dia 500 tahun perjalanan. Tu jarak dia. Maknanya jarak dia satu langit ke satu langit tu 500 tahun perjalanan. Jauh tak? Jauh kan? Jauh. Tu jarak dia. Tetapi Nabi pada peristiwa Mi'raj, Nabi cepatlah. Cepat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala yang memperjalankan Nabi. Telah memperjalankan Nabi sehinggalah sampai ke langit yang ke-7. Kemudian di situ tu malaikat Jibril tak teman dah. Jibril kata aku tak boleh naik dah sampai atas lagi. Kalau aku naik sampai atas lagi terbakar aku. Sebab tu Nabi naik sampai di satu tempat Sidratul Muntaha, atas lagi dia panggil Hadratul Qudsi. Sidratul Muntaha tu Jibril situ ya. Tempat ujung tu dia tak boleh pergi dah, tak boleh naik atas, tak boleh lagi. Kemudian naik sampai Hadratul Qudsi, di situlah Nabi berdialog dengan Allah yang tidak bertempat. Nisbah Allah tidak bertempat, adapun Nabi bertempat. Nabi bertempat di situlah, adapun Allah dia tidak bertempat. Cumanya Allah Ta'ala tajallikan zat Allah ni berdialog dengan Nabi di situ. Tapi kita tak boleh kata Allah Ta'ala ni duduk situ, kerana Allah Ta'ala tidak bertempat. Sebab itulah kalau kita tengok takrif alam, ma siwallah, barang yang ada selain daripada Allah. Barang yang ada selain daripada Allah tu dipanggil alam. Bila disebut alam, dia baharu. Bila baharu, dia ada permulaan. Bila ada permulaan, kalau kata ada golongan yang berpegang kata Allah Ta'ala duduk atas arash. Jadi tanya balik, sebelum Allah Ta'ala buat arash, Allah Ta'ala duduk mana? Sebab tu ahli sunnah wal jamaah pegangan kita iktikad Allah Ta'ala ni dia tidak bertempat. Dia ada tapi tidak bertempat. Ada tapi tidak bertempat. Itu maksud dia gitu. Baik, tak apalah tu. Itu dibahas dalam Usuluddin lah. Okey, itu yang kedua. Kemudian langit yang ketiga daripada jenis besi. Sebab tu dalam Quran sebut wa anzalnal hadid, dalam surah Al-Hadid tu ayat 25, dan kami menurunkan besi.
Jadi bila kata kami menurunkan besi ni, faham apa? Ana fahamnya apa ni, besi ni dia daripada langit. Allah Ta'ala menurunkan besi. Dia satu logam yang sangat kuat untuk kita buat binaan lah. Untuk buat binaan daripada besi. Sebab tu kalau kita tengok cerita Zulkarnain itu sendiri, dia buat tembok Ya'juj Ma'juj tu, dia menggunakan besi. Tuni zubaral hadid, disebut dalam Al-Kahfi itu, hujung surah Al-Kahfi itu. Walaupun kukuh dia buat binaan Ya'juj Ma'juj tu, sampai masa pecah juga. Pecah juga. Jadi Ya'juj Ma'juj ni sampai hari ni dia duk korek lagi. Dia korek sampai masa bos dia kata, dah esok pula korek. Kemudian bila esok pula dia sambung, dia BP esok, dia tengok terkambuh balik. Terkambuh dia korek balik. Korek dah nak pecah dah. Bos kata, esok pula berhenti. Lepas tu terkambuh balik. Sampai bila dah nak dekat Ya'juj Ma'juj keluar nanti, satu hari tu Allah Ta'ala izinkan bos depa ni, ketua depa ni cakap apa? Cukuplah hari ni, insya-Allah esok pula sambung. Dengan sebab kalimah insya-Allah tu, hak tembok Ya'juj Ma'juj yang depa korek tu dia tak terkambuh dah. Sebab tu bila dia korek pula esok, maka membawa kepada pecah. Ni yang kata besarnya kalimah insya-Allah ni. Sebab tu kita apa-apa perjanjian, benda yang lagi akan datang, kita kena lapik dengan insya-Allah. Tu maksud dia gitu nah. Baik, jadi yang kita kata besi tu, tu langit yang ketiga. Kemudian langit yang keempat dari jenis tembaga yang kuning. Jenis tembaga yang kuning. Kemudian langit yang kelima dari jenis perak, langit keenam dari jenis emas, langit yang ketujuh dari jenis batu permata, yakut yang merah. Batu permata, yakut yang merah. Ini merupakan tafsiran di kalangan ulama lah tentang kedudukan bahan lapisan langit tu. Lapisan langit tu. Tu maksud dia. Habis. Kemudian dia sebut lagi, tak habis ni, dia kata demikianlah setengah daripada bahasan-bahasan ulama ahli tafsir yang dapat saya, yakni pengarang kitab ni, kemukakan mengenai 7 petala, 7 lapis langit yang difirmankan Allah itu. Kemudian dia kata wallahu a'lam bis-shawab. Hanyalah Allah yang maha mengetahui kebenarannya. Walau bagaimanapun ini merupakan tafsiran ulama saja. Adapun kebenaran yang sebenar hanya Allah yang mengetahui. Itu maksud dia. Habis. Kemudian dia sebut lagi, kepada umat Islam sekarang terserahlah untuk menerimanya. Jadi bagi kita hari ini terpulanglah untuk menerimanya. Jadi yang i'tiqad 7 lapis langit tu, langit ni ada 7 lapis, yang tu kita kena kata ya, yang tu jelas. Cuma dari segi tingkatan langit ni, yang kata daripada batu marmar, daripada besi, yang ni sebahagian tafsiran ulama. Jadi terpulanglah, sama ada kita nak percaya ataupun tak percaya, terpulang, tak ada masalah. Tapi hak 7 lapis langit tu, yang tu betul. Yang tu betul. Yang tu tak boleh engkar. Itu maksud dia gitu. Baik. Kemudian dia kata lagi, yang cerdik pandai hendaknya meneruskan pula bahasan ini, kerana bahasan isi Al-Quran tiada terbatas kepada orang-orang angkatan dahulu sahaja, tapi juga diberi hak membahaskannya bagi orang-orang zaman sekarang, selagi tiada berlawanan dengan nas-nas yang sebenar. Sebab itulah kalau kita tengok kitab-kitab tafsir sendiri, ada ulama-ulama kontemporari lah, mana ulama masa kini ada juga yang mereka menafsirkan. Cumanya dalam bab tafsiran Al-Quran ni, dia mestilah dengan satu disiplin ilmu yang cukup. Di antaranya menguasai bahasa Arab. Itu tentulah. Kalau takat boleh anak inta ya, yang tu tak payah. Tu pun kadang-kadang silap, tanya anak nak pergi mana aku nak tahu. Anak pergi mana? Yang tu tak boleh. Dia mesti disiplin bahasa Arab, dia kena menguasai. Kemudian termasuk juga ilmu-ilmu berkaitan dengan mustalah hadis, usul tafsir, banyaklah. Tu di segi disiplin untuk dalam bab menafsirkan Al-Quran. Adapun kita ni baca saja yang ulama tafsir, bukan kita tafsir. Baca saja yang ulama tafsir. Itu maksud dia gitu. Baik. Kemudian dia kata lagi, adakah benar langit itu awan atau bintang? Adakah benar langit itu gelombang, batu, besi, tembaga, perak, emas ataupun yakut?
atau hanya merupakan kiasan saja, ataupun merupakan kiasan saja. Apa ni dia kata, merupakan gelombang yang terdapat di udara akhir, ataupun merupakan sinaran-sinaran yang terbit daripada cahaya bintang-bintang. Jadi apa ni persoalan yang tak dapat nak dijawab tentang persoalan. Mungkin daripada biasan daripada bintang tu. Mungkin baik. Kerana bintang-bintang itu ada yang mempunyai sinaran-sinaran yang lembut, cahaya-cahaya yang lembut dan tenang, ada yang lincah berkelip-kelip. Ada yang lincah berkelip-kelip. Ada yang sinarannya berwarna keputih-putihan seperti marmar, kehijau-hijauan seperti besi, keloyang-loyangan seperti tembaga atau perak, kekuning-kuningan seperti emas, dan kemerah-merahan seperti zamrud. Ini semuanya menunjuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya gitu. Baik. Kemudian dia kata lagi, kepada angkatan zaman yang serba maju dan mempunyai kelengkapan yang serba moden sekarang ini, kita serahkan membahas dan menyelidiki dengan lebih lanjut dan dengan cara yang mendalam sebagai menyambung usaha orang terdahulu yang sebahagiannya telah dinyatakan tadi. Jadi kalau kata hari ini ada alat yang canggih-canggih yang boleh buat kajian, maka silakan. Kerana bahasan mereka tiadalah sia-sia jika disesuaikan mengikut keadaan yang ada pada masa sekarang. Bolehlah bahasan mereka itu dijadikan bahan yang berguna. Jadi bagaimana ulama-ulama tafsir sebelum ni pun mengikut disiplin ilmu yang betul, maknanya dia ada juga manfaat kepada kita hari ini. Jadi kalau kata di sebuah kita hari ini pun ada golongan-golongan yang berkelayakan untuk menafsir semula, maka silakan. Tambahan pula dengan alatan-alatan yang canggih, alatan-alatan yang moden, maka boleh. Tetapi dari segi dasarnya mestilah tidak lari daripada nas-nas yang sebenar yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu maksudnya gitu. Baik, habis tu. Kemudian habis. Jadi dekat tu insya-Allah nanti kita sambung. Dia mai pula ayat yang ke depan ni, ayat yang ke-30 ni nak menceritakan tentang kejadian asal kita, yang ni tok wan kita semua, iaitulah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam. Dan insya-Allah kuliah yang lagi akan datang, saya akan, sebelum masuk kepada tafsiran, saya akan menceritakan secara detail bagaimana Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam ni, mula-mula sehinggalah sampai dimasukkan roh kepada Nabi Adam. Yang tu perbahasan dia ada disebut dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-21. InsyaAllah kita akan sebut yang tu dulu, kemudian baru kita pergi kepada tafsiran, tentang kejadian Nabi Allah Adam alaihi salam yang merupakan manusia yang pertama. Yang Allah Ta'ala jadikan. Di antara hikmah yang terbesarnya ialah untuk mentadbir bumi. Mentadbir bumi. Itu maksudnya gitu. Baik, habis tu. Kemudian tanda di situ. Jadi saya mohon maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.